Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in, wa khususan ila mu'allif hadzal kitab, wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh, wa ila jami'il muslimina wal muslimat, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 27, pada baris yang kedua daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Syah dan tambahan kata, apabila hadirlah tanda maut pada seorang, bila dah ada orang panggil alamat bagi kematian, maka dihantarkan dia pada lambungnya yang kanan. Jadi kita baringkan dia tu pada lambung yang kanan, serta dihadapkan mukanya ke kiblat. Kemudian kita hadapkan muka dia saat itu kepada arah kiblat. Dan jika sukar yang demikian itu, kita nak letak dia di atas lambung dia yang kanan susah, maka dihantarkan pada lambungnya yang kiri. Kita letak atas lambung kiri. Maksudnya masa nampak sangat dah dia dengan nak kematian saat ni, letak selalu kedudukan dia serupa dengan kedudukan dia dalam kubur. Ni kalau mudah lik kanan lah. Kalau susah lik kanan sebab dia ada sakit ke apa, kita letak di atas lambung yang kiri. Ni di antara benda sunat tak kala kita tengok orang tu hampir dah pada kematian. Ibu bapa kita ko, anak bini kita ko, orang kaum kerabat kita ko. Inilah penting bila orang hak alim ada di sisi kita, dia tahu nak buat lagu mana kedudukan kita, keadaan kita. Ni kalau kita ni dipenuhi dengan orang-orang hak jahil, hak tak kenal Tuhan, hak tak ada duduk mendalami agama, maka pada waktu tu kita nak meninggal pun dia duduk dengan keadaan kalau mari ziarah pun ziarah begitu sajalah, tak ada qadar lebih manfaatnya daripada kita. Kalau kita ni orang yang terdekat dengan kita, kaum kerabat kita, anak isteri kita, sahabat kita, semua ni orang-orang yang reti agama, lain sikit dia mari ziarah tu tidak qadar-qadar mari ziarah saja. Dia mendoakan bagi kita. Sebab dia tu orang yang ada agama, orang yang minat dengan agama, walaupun tak semestinya alim sangat pun. Kemudiannya kalau orang alim ni lebih lagi lah, dia tahu tu dia ni hampir pada kematian, semoleknya diletak keadaan begini. Tu orang panggil keuntungan kita pula. Sebab tu orang nak sangat pada orang-orang alim ni. Cuba kita tengok ni, semasa kita nak dilahirkan, masa kita dilahirkan, nak ke orang alim lagu mana nak cukur ke anak, nak belah mulut ke anak. Masa kita dalam keadaan susah, kita nak ke orang alim mana supaya dia buat solat hajat, mendoakan kita.
Masa kita nak mati, nak pada orang aling. Masa kita duk mati, nak pada orang aling. Lepas pada mati, nak ke orang aling. Sebab itulah kita kena ada orang-orang hak terdekat kita ni, orang-orang hak mahir dalam agama, minat pada agama. Paling tidak pun kalau katalah sahabat kita tidak orang agama tapi minat agama, dia boleh panggil tok guru dia. Tu pentingnya. Dengan anak-anak kita pun tak ada hak dok minat agama. Kita pun tak ada dok tekan anak-anak supaya nak minat ke agama. Tak ada. Hidup dunia saja. Supalah kita hidup lama sangat atas muka dunia ni. Dan jika sukar yang demikian itu, kalau susah nak letak di atas lambung hak kanan, letaklah di atas lambung yang kiri. Dan jika sukar yang demikian itu, kalau kita nak letak dia dalam atas lambung yang kiri pun susah, mungkin dia tu sakit ke, maka dihantarkan telentang. Kita letak dia dalam teletang supaya, maksudnya teletang ni letak di atas, orang panggil batai tekuk dia saat ni. Teletang saat ni tak atas batai tekuk, seperti mana kita tidur. Dan jadikan mukanya dan kedua tapak kakinya ke kiblat, hadap ke kiblat. Jadi maksud kata muka saat ni tu akak sikit lah, guna bata ke. Kalau hospital tu dia ada katil dia tu hok mudah dah nak hadap pada kiblat. Allah ni. Jadi pada waktu tu saat ni kita hadap dia pada kiblat. Tu kata dia, kalau kita sendiri hok duduk keadaan begitu, tu orang panggil nak bersedia dah lah. Sebab tu ketika mana kami ziarah tak ayah mak dunia paku Allah. Ketika mana beberapa tahun kepada kematian dia tu, dia tu Allah Ta'ala beri dah sakit tak cekak nak berjalan, duduk atas balasah dia tu, Allah Ta'ala beri izin dia atas balasah, duduk dengan orang duduk berzikir, atau dia seterik duduk arah kiblat 24 jam. Tiap-tiap kali kita ziarah dia duduk duduk orang panggil menghadap ke arah kiblat. Tapi kaki dia tu unjur lah. Kaki dia tu mungkin disebabkan dia saat ni tu nak hormat kepada orang panggil arah kiblat ni, dia buat selo begitu kaki. Hak lain hadap ke arah kiblat dah lako-lako bertahun-tahun sebelum daripada dia nak meninggal. Dia kita tengok memang dari antara awliya illah ahli sufi tak payah mak dunia paku ni rahimahullahu ta'ala, sehingga bila dia meninggal wafat, orang tak boleh nak buka dah. Kaki dia tu duduk begitu dah, tak boleh nak buka supaya biasa dah. Maksud katanya dia saat ni tu duduk begitu, kaki ni duduk sela ni setelah lama mana dah sangat-sangat, sehingga tak boleh nak rungkai, nak buka, nak letak seterik, tak boleh dah. Ketika mana kita pergi orang panggil semain nazah dia, gitulah keadaan dia. Ni orang ahli sufi. Orang ahli sufi ni bagai-bagai ada kesedapan dia tolong. Sehingga setengah daripada ahli-ahli sufi, ahlilah ni, dia tak duduk menyandar berapa lama dah. Tak duduk menyandar. Allah, kita kata ni tak duduk menyandar. Sebab apa dia tak duduk menyandar? Sebab dia kata duduk menyandar ni satu kelazatan dan satu bahagian daripada keinginan diri, syahwat diri, nafsu. Bahagian nafsu ni tak sedap-sedap. Jadi ada setengah ahlilah ni dia tak duduk menyandar. Kita ni layan semua nafsu kita nak. Saya sendiri pun nak makan berapa, beli, makan. Nak tidur mana? Tidur. Waktu hak ajak semaya pun tidur dah, nafsu nak tidur. Nampak? Tu orang panggil kita lah keadaan kita bila kita baca kitab-kitab gini, bila kita itulah orang panggil manfaat pada diri kita jugalah. Sebab tu kita cita-cita nak baca juga kitab-kitab tasawuf ni, nak lembut diri kita ni dengan Allah Ta'ala. Setengah-setengah guru dia baca kitab fiqh ni qada wi lepas wajib. Kemudiannya belajar kitab tasawuf, nak hak tu lah hak besar sebenarnya, nak betul hati kita saat ni. Kata guru kami tok kenali sendiri. Tok kenali sendiri tu ketika mana dia orang panggil ialah muda lagi, duk mengajar ketika mana dia ni hampir kepada kematian dia tu, duk mengajar kitab hikayah saja. Pahabis ulai pula. Allah yarham pak sumit gunung.
Ni orang-orang wali belaka ni rahimahullah taala. Seminggu sekali tu ada pengajian malam dia hikam. Pas habis ulang pula, pas habis ulang pula. Itulah wirid orang zaman dulu, orang alim-alim kita zaman dulu. Orang kita zaman learning tak ada ngaji tauhid dak hikam dah. Tak kenalah juga. Ngaji hak tauhid asas ni. Kemudian nak dekat mati tu penuh ke kita ni dengan nak baiki diri. Nak tawajuh pada Allah Ta'ala dah. Supaya kemarin lah kita duduk kecek lama dah kemarin. Tak sepatutnya lah kita saat ni tu hampir sangat dah dengan kematian kita. Umur umat Nabi Muhammad SAW disebutkan antara baina siti usab'in 60 hingga 70 tahun saja. Jadi duk antara waktu tu kalau boleh lebih lagi bonus sangat-sangat. Tapi duk sibuk dengan orang panggil benda-benda halunnya lagi teruklah. Tapi kalau bab berkahwin kena berkahwin. Bab berkahwin kena berkahwin. Apa maksud bab berkahwin kena berkahwin? Jangan kita meninggal di dalam keadaan kita berseorangan. Nampak dah? Jangan kita meninggal dalam keadaan berseorangan. Ustaz ni lagu mana dia suruh mengajar, dia ada ayat kita berkaitan dengan kematian begitu begini. Tiba-tiba kita duk seorang-seorang ni suruh kita menikah pula. Kena menikah. Tengok dalam kitab Idahul Baq banyak sangat berkaitan dengan kelebihan berkahwin ni. Salah satu kisah disebut dalam kitab Idahul Baq. Idahul Baq ni kitab bab menikah dah. Cuma Syekh Daud Fatani datang ke banyak sangat kisah. Di antara kisahnya saya sebut ni. Orang-orang hok berseorangan jangan cari pasangan kahwin walaupun kita nak mati dah. Sebab apa? Sebab banyak. Nabi SAW sendiri sebut Nabi SAW kata syirarukum uzzabukum arzalu mautakum uzzabukum. Tu ada disebut pada hadis Nabi SAW. Sejahat-jahat kamu itu bujang kamu. Pelik. Sejahat-jahat keadaan kamu syirarukum uzzabukum arzalukum mautakum uzzabukum. Dan sekurang-kurang mati kamu itu, maksud katanya sehina-hina kedudukan keadaan mati orang beriman ni, uzzabukum mati dalam keadaan berseorangan. Maksud katanya dia tidak ada pasangan. 71 tahun pun kalau kata kita duduk seorang molek ada pasangan. Tu sebab ada dalam hadis ni tu. Jadi hadis tak ni ulama mari ambil kelebihan bagi berkahwin, kelebihan bagi berkahwin. Ada satu kisah, satu kisah Sayyidina Muaz. Saya ambil sikit dah dari kitab Idahul Baq ni. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia ada dua orang isteri. Kedua-dua orang isteri ni kena taung belaka. Kedua-dua orang isteri ni kena taung belaka. Dan Sayyidina Muaz pun kena taung juga. Tu. Sayyidina Muaz ni pun kena taung. Tu kalau kita tahu kisah Sayyidina Muaz tu. Kena taung juga. Jadi kata Sayyidina Muaz, dia kata kahwin ke olehmu akal kami, maka bahasanya aku benci bahawa berjumpa aku akal Allah Ta'ala padahal aku bujang. Tengok dah. Sayyidina Muaz ni kena taung dah. Dua orang isteri dia telah meninggal sebab taung. Dia sendiri pun kena taung. Hampir dah kepada nak mati. Nampak tak? Lepas tu lagu mana? Dalam keadaan dia nak mati tu, dia pesan kepada waris dia dah ni, mu tolong cari pasangan kepada aku. Sebab apa? Sebab aku benci berjumpa aku dengan Tuhan dalam keadaan aku bujang. Pelik ke tu? Tak? Tu hak kelebihan berkaitan dengan berkahwin. Jadi kita nak ayat kata apa semua, ibu-ibu ataupun bapa-bapa hak mana berseorangan dah meninggal dah pasangan kita, berkahwin dah hak lain. Kerana itu menolakkan bagi fitnah kita, dan itu hak digalakkan dalam agama kita. Kalau anak-anak kita tegah, alamat kata anak-anak kita ni dia tak faham. Jadi kita marilah hadis ni, buat mari kisah Sayyidina Muaz tadi. Berbetulan dengan kita kecebak nak mati.
Bak nak mati saat ni, jangan kita mati dah dekat seorang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sejahat-jahat kelakuan kita keadaan bujang dan serendah-rendah keadaan mati kita dalam keadaan bujang, maksud kata kita saat ni tak ada pasangan. Cukup dah tu, biar kita faham gitu ni. Baik. Dan kedua, baik, ni sebab tu ni. Ni kita nak cara ubat kepada kematian dah ni. Maka dihantar ke telentang dan jadikan mukanya dan kedua tapak kakinya kepada arah kiblat hadap. Cuma saat ni nak hadap arah kiblat kaki tu, dia orang-orang ahli sufi ni dia tak nak hadap kaki saat ni ke kiblat. Jadi dia saat ni buat duduk selo. Asal kata dada hadap ke kiblat. Tak apa dah. Supaya kita semaya, kita tak cekak dah nak bangun, kita duduk tertel di atas katil. Tak ada kaki arah kiblat pun tak ada masalah, sebabnya yang penting dada ni hadap pada kiblat. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan orang sakit ni enggak, semua tu hadap arah kiblat lah. Dada hadap arah kiblat, kepala dia hadap arah kiblat. Dan tinggikan sedikit kepalanya, akak sedikit kepala saat ni, biar dia mati tu dalam keadaan dia hadap arah kiblat. Ni kita bila dah mati baru nak hadap kiblat. Setengah-setengahnya mati dah kita tak hadap lagi ke arah kiblat. Tu tak patutlah ni. Sepatutnya kita hadap ke orang nak mati saat tu ke arah kiblat. Orang tua kita di rumah tu. Ejahlah ruang untuk dia biar hadap katil saat tu ke arah kiblat. Molek sekali tu. Dan ditinggikan sedikit kepalanya dengan bata. Kalau ada hok lebih-lebih duit gak, belilah katil hok super hospital tu ke orang tua kita. Kalau dia yang pergi gak tak mari semula dah. Duit kita ni kalau pergi, kemungkinan mari hok lain. Orang tua kita ni gak masa dia nak orang panggil masa tua dia saat itulah, nak khidmat setara mana, nak belanja ke dia setara mana, hok tu dah. Pas ni tak ada dah dianya. Bagilah kesenangan sikit ke dia. Ni, bagi katil-katil sedap sikit. Katil hospital tu mahal, memang mahal lah. Tak boleh naik tu, apa semua tu. Dengan bantal atau barang sebagainya, nak mudah dia nak buat ibadat. Lepas tu dia pun nak hadap ke kiblat. Apa salahnya? Ni, orang tua ni kalau dia mati tak bimbang, dia tinggalkan anak cucu ni, berapa puluh tanah tak tahu tu. Dia tinggal ke kita, tak saya nak belanja, saya nak bagi anak cucu. Agak kita nak belanja sikit ke demo tak ke, tak boleh. Supaya berhadap mukanya kepada ke kiblat. Ni kita sebut ghalib biasa, orang tua masa nak meninggal. Orang muda pun banyak saja nak meninggal masa muda. Jadi sebab itulah kita ingat kepada kematian lah sokmo. Ingat kepada kematian sokmo. Maka sunat ditalkinkan akan dia, akan orang nak meninggal tu dengan la ilaha illallah. Kita pergi sebut di telinga dia, la ilaha illallah. Jadi janganlah pula kita duk ajar dia mengucap ayah, jangan ajar begitu. Tak kena. Sebab orang masa nak mati ni dia tak ingat bergapo dah. Dia orang panggil sakaratul maut saat ni juga. Habis dah keadaan itulah keadaan penentu bagi dia. Setan saat ni mari dalam keadaan pelbagai rupa. Rupa orang hak dia kasih lah. Anak dia ko, isteri dia ko, guru dia ko. Dia buat mari rupa tersebut nak suruh masuk kepada agama Yahudi, masuk kepada Nasara, masuk pada Majusi. Tu kita duk bimbang situ tempat kita nyo. Duk bimbang apa hak atas muka dunia ni. Nampak ni? Kadang-kadang kita duk bimbang kau Covid gak doa lalu. Usaha tu kena usaha. Tapi janganlah kita bimbang kepada keadaan tersebut sehingga kita lupa kebimbangan sebenar kita masa kita nak mati. Penentuan masih kekal kepada iman bagi kita. Sebab tu kita nak orang sekitar kita ni orang hak faham agama belaka. Dan bila demo faham agama belaka, insya-Allah selamat kita. Ditalkinkan akan dia dengan la ilaha illallah, dan tiada sunat menambahkan dengan Muhammadur Rasulullah. Tak sunat kita nak kita tambah Muhammad Rasulullah. Memadailah dengan kita kata la ilaha illallah, cukup dah. Tapi ada juga setengah ulama kata menambahkan dengan Muhammad Rasulullah, tetapi pandangan itu pandangan yang ditolak.
Ni. Jadi memada kita kata la ilaha illallah. Tu ada hadis di bawah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia hak akhir perkataan dia ketika mana hidup di atas muka dunia, nak pindah pada alam kubur, alam kematian, dia sebut di akhir la ilaha illallah, masuk syurga. Patut orang hak tak sebut tak masuk syurga ke? Masuk juga kalau dia beriman pada Allah Taala. Cuma kalau orang hak ada sebut la ilaha illallah di akhir-akhir kematian dia ni, dia tu hak masuk syurga jenis VVIP. Layanan dia tu layanan orang-orang, maksudnya masuk syurga daripada orang-orang hak mula masuk. Kita ni kalau masuk syurga tak tahu setara mana lah masuk syurganya. Sebab itulah kita kena sebut sama-sama kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang dulu ada goning ni, ada tasbih ni, ada muka goning ni tasbih. Gatung tekok lah balik-balik mayat. Kamu ingat masa-masa kecil dulu kan ada orang tua balik-balik mayat, orang puai ke, dia gatung tekok dia. Balik pas mayat tu. Dengan kain kano apa semua. Sedap tengok suasananya. Kita ni pergi masjid pun dengan telefon, balik masjid pun duduk dengan telefon. Jalan raya pun tak nampak, tepuh kereta mampu begitu pun tak tahu. Keadaan kita ni fitnah besar sangat. Dia kalau orang muda saat ni duduk dengan telefon, satu fitnah dah. Tapi kalau orang tua duduk dengan telefon, duduk macam-macam Facebook kau, benda-benda hak lara, benda hak model tak apa, benda hak lara, duduk main begitu duduk 4 jam. Allah alamatnya, alamat hak sangat tak molek. Alamat hak tak molek dah tu. Lah tak kena mati dengan keadaan begitu. Dulu pergi goni, sakut goni ditekak. Lepas tu tak tahu mana duduk mana sebeh mek duduk tekak tak berasa. Nampak tak? Dan kita pun harap-haraplah Allah Taala beri kekuatan. Bos sendiri cita-cita lah minta pakak-pakak doa kamu umur 40 ni kalau katanya hidup lagi lah. Harapnya tak dah duduk dengan telefon ni. Tak nak ada telefon dah. Kalau perlu live tak live pun harap orang lain dah lah tak dah. Harapnya nak ada Facebook apa umur 40, harapnya begitu. Sebab kita sendiri pun tak mampu, tak tahan. Moga zaman ni mungkin mengharapkan lagi. Ibu bapa rumah kau, adik-beradik kau apa semua harap kata umur 40, cita-cita sekali di hati tu tak dah. Nak duduk gitu jelah, nak duduk hadap kepada kematian. Lo ni pun usaha hadap kematian dah. Cuma koda-koda ambil kehidupan dunia sekadar hok mana diperlukan. Nampak ni? Tak lah orang panggil kita mati, orang lain pula susah, tak begitu. Moga kita ketua keluarga. Tu kena ambil cara juga. Nak pergi ke alat tasawuf pun syariat jangan tinggal. Sebab tu seorang sahabat ni, dia nak sedekah habis duit dia. Nabi sallallahu, dia nak meninggal, dia sakit, dia kata ya Rasulullah, aku nak sedekah habis duit aku ya Rasulullah. Nak sedekah, nak fisabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau katanya sipir sikit molek juga. Tak. Kamu meninggal dalam keadaan anak isteri kamu tak meminta, lebih baik daripada kamu meninggal dalam keadaan anak isteri kamu meminta. Bapa meminta, tak ada tinggal apa-apa harta saka, tak molek begitu. Jadi dia kata kalau kita Rasulullah, aku nak heboh ke duit aku ni separuh daripada harta aku. Maksudnya separuh lagi sipir kalau aku mati kat harta saka. Nabi SAW kata tupu banyak, separuh tupu banyak. Jadi dia kata kalau kita Rasulullah 1/3. Maka Nabi SAW kata 1/3 tupu banyak, tapi Nabi membenarkan. Daripada situ ulama fiqh dia ambil hukum. Ambil hukum ke apa? Orang yang mana hampir kepada kematian, dia tak boleh dah lagi nak tasarruf ke harta dia kecuali 1/3 sahaja. Kalau dia ada 9,000, 3,000 saja dia boleh nak tasarruf, nak guna, nak beri ke anak fakir miskin ko, nak beri kepada orang susah ko, nak beri ke pondok ko, tafiq ke apa, 3,000 tu saja. Adapun 9,000 lagi tu tak boleh untuk dia nak fisabilillah pun tak boleh kecuali dengan izin waris dia. Kalau waris dia izin, barulah dibenarkan dia saat ni tu nak gunakan duit 9,000 tadi untuk kegunaan kita kata ketika mana kita mati tu nak jadikan wakaf dan sebagainya. Kalau ada tanah 3 bidang tanah, tak boleh kita nak beri semua. Boleh sajalah. 1/3 daripada harta kita. Nak beri semua ni tika mana? Tika kita ni masih hidup. Boleh nak beri semua.
Tapi masa kita nak hampir mati, tak boleh. Dia kena izin warisah. Sebab dia ada bahagia dah pada warisan ni. Kalau kita mati, dia ada bahagia dia dah. Jadi seolah-olah kita ni nak ambil bahagia dia, nak ikut orang belakang, tak boleh begitu. Nak buat gitu juga Ustaz. Apa anak amak tak balik pun rumah. Nak balik gua mana mak cik Covid ni? Hidup Kuala Lumpur, tak boleh nak balik lah. Hidup Kuala Lumpur. Jadi maksud katanya kita beci tak beci pada anak isteri kita, orang panggil hukum agama tetap dengan begitu. Baik, jadi Muhammad Rasulullah ni tak payah nak sebutnya sebab apa? Sebab Nabi SAW kata siapa dia akhir dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Dan jangan jadi kalau bolehnya biar ada sokmo lah buah tasbih. Biar ada sokmo buah tasbih. Orang tua tak ada buah tasbih malu, aib. Orang tua tak ada buah tasbih. Seumpama malunya orang muda kalau tak ada telefon. Orang muda tak ada telefon, orang lain touchscreen belaka, dia 3 ke 10 ya. 3 ke 10 pun tak ada, malu dak serah Allah, malunya saya, miskinnya saya. Orang tua kalau nak meninggal dah kita lah, orang bukan orang tua sajalah, orang hok nak menuju pada akhirat. Dia tak kira tua muda. Orang tua tu lebih-lebih lagi. Tak ada buah tasbih. Sangat-sangat malu. Seumpama orang zaman sekarang tak ada telefon. Sangat-sangat malu. Dan jangan digagahi akal dia dengan talqin. Jangan paksa dia. Ucap la ilaha illallah. Jangan paksa. Kita pergi berbisik pada telinga dia, kita sebut la ilaha illallah. Sedihnya kita kalau ucap tu tidak anak isteri kita. Sedih ke tak? Orang lain mari ucap. Mujur ada juga orang mari ucap gitu. Kalau tak ada langsung tak ada arah dah lah. Sepatutnya ucap la ilaha illallah tu anak kita, isteri kita. Tapi orang lain hok mai ucap la ilaha illallah. Tak ada arah lah. Mujur juga ada hok mai ucap la ilaha illallah. Kalau tak ada langsung, sianya lalu ke kita. Maksud katanya kita tak ada langsung orang-orang kaum kerabat, sahabat handai kita, orang hok minat dengan agama, orang nak menuju pada alam akhirat, tak ada langsung. Dan apabila disebutnya la ilaha illallah, maka jangan diulangnya talqin itu. Bila kita pergi dah bisik di telinga ayah kita, mak kita, anak kita, ko isteri kita, ko suami kita, ko kita sebut dah la ilaha illallah. Patu demo hok nak mati ni pun sebut dah juga la ilaha illallah. Bolah dak ulang padan dengan gitu. Hingga bila pula kita kena ulang talqin pada dia? Hingga jika berkata yang sakit dengan perkataannya dunia sekalipun. Yakni maksudnya diulang kembali ajar talqin. Kalau dia duk kecek benda lain pula. Lagu mana boleh kecek bahasa benda lain ni? Mungkin masa nak mati tu dia teringat kau tanah dia ko, dia teringat kau orang hok ada butang dengan dia ko. Dia duk sebut pasal-pasal benda lain. Maka lepas pada dia sebut begitu, kita pun kita pun ajar pula dia la ilaha illallah. Bolah dak serabut dengan dunianya. Nak mati serabut dengan dunia lagi. Duk dunia duk serabut dunia tu lama mana dah. Nak mati nak hadap Tuhan pun nak bawa dunia juga ko. Jangan siapa masuk dalam kubur kita nak bawa kereta kita, emas belia kita, jangan. Maka diulangi pula talqin itu seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ulang balik? Ya biasanya kalau orang ni dia sihat. Ya biasanya dia duduk sakit nak mati, kita ucap, dia sihat mentah mungkin. Orang pun mari ziarah dia. Bila orang mari ziarah dia pun duduk buahlah sebab dia tu sihat dah sikit. Lepas tu orang pun balik, dia pun duduk tak tahu bila nak mati ni. Nampak sihat pun mungkin tiba-tiba mati pun tak tahu. Kita pun ajar balik dia la ilaha illallah, biar dia sebut la ilaha illallah. Diulangi pula talqin itu seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yakni barang siapa ada kesudahan perkataannya itu dengan kata la ilaha illallah,
maka masuk ia ke dalam syurga. Boleh masuk syurga. Masuk syurga lagu mana? Hak seperti mana hak mau sebut saat ni lah. Masuk syurga tu daripada orang yang awal-awal boleh masuk. Sebab tu untung dah. Sebenarnya kita terucap ni pun kita awal dah masuk syurga. Bapa hamba kata gitu. Sebab kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan kitanya, kita mari ke dunia huk akhir sekali dah, tetapi kita masuk ke dalam syurga daripada huk awal sekali. Tidak akan masuk umat-umat terdahulu kecuali telah masuk oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak pergi masuk awal lagi kita ni, maka kita sebutlah la ilaha illallah ketika mana kita nak mati. Ada dah dalam pengajian kitab Zahratul Murid tu. Orang hok mana amalan dia tak ada, lamalah dia duk tunggu dalam padang mahsyar. Beribu tahun duk menunggu di padang mahsyar, tak ada amalan. Orang ada amalan, dimudahkan dia di padang mahsyar, cepat dia masuk kepada syurga. Orang yang tak ada amalan, dia duduk menunggu pada mahsyar tu lama sangat. Sehingga disebutkan orang yang mana ahli neraka minta dengan Allah, ya Allah masuk humbakanlah aku ke neraka. Tak si nak tunggu dah di padang mahsyar. Nak kata susah ngoti keadaan di padang mahsyar. Nampak? Hak tu orang tak ada amalan tu. Orang tak ada amalan. Orang kafir terutama lagi lah. Duk menanti daripada mahsyar tu sangat-sangat terseksa. Maksudnya satu benda hok berbentuk jadi seperti mana kita sekarang lah. Susah duk menanti Allah. Minta syafaat dengan nabi-nabi hok lain. Nabi-nabi lain kata nafsi masing-masing lah, aku tak mampu nak tolong zaman sekarang ni, masa ni aku tak mampu nak tolong. Sebab Allah Ta'ala murka yang bersangat, tidak pernah ada dahulu dan tidak akan ada hak akan datang semurka sekarang marahnya Allah Ta'ala. Gi ke Nabi Adam kata begitulah, aku tak mampu. Gi ke mu cubalah, gi ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun kata tak mampu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kata analah, akulah hok akan syafaat ke popokmu semua. Sebab itulah kita kena banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kelebihan dia sangat besar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka dunia ni besar, apatah lagi di dalam akhirat. Hak tu dah dipanggil syafaatil kubra ataupun syafaatil uzma, yang mana syafaat Nabi SAW, Nabi-Nabi lain, orang-orang soleh ke siapa-siapa hak lebih di sisi Allah Ta'ala tak dapat beri pertolongan kecuali Nabi dulu beri pertolongan. Pertolongan mana? Pertolongan melepaskan kita daripada padang mahsyar. Selamat kita, Nabi SAW minta syafaat. Maka Allah Ta'ala pun bila Nabi SAW sujud di bawah arash, ada riwayat kata Nabi masuk pada syurga, sujud dalam syurga, minta supaya Allah Ta'ala berikan syafaat. Syafaat apa? Supaya dipercepatkanlah kira-kira ni. Dok biar cepatlah. Nyanyo dah menunggu ni. Hak duduk pergi jumpa para anbiya tu dia ayat dah. Ya Nabi Allah, ya Nabi Adam, engkaulah bapak kami bapak orang panggil, dok nenek kami kamulah. Mu tak tengok kau keadaan kami ni susah sekarang ni ya Allah, ya Nabi Allah. Dia kata aku nak buat lagu mana? Tuhan marah sangat hari ni. Tu hingga Nabi SAW sujud, maka Nabi SAW pun minta supaya dibuatkan perkiraan. Allah Ta'ala sebut fashfa' tu syafa', berilah syafaat, nescaya akan diterima ke syafaat kamu itu ya Muhammad. Yakni barang siapa kesudahan perkataannya la ilaha illallah, masuklah ia ke dalam syurga Allah. Hak ni lah hak naknya. Hak ni hak nak. Dan apabila ia mati, maka sunat dikejamkan kedua mata. Mati dah weh. Kita dah tu, bukan orang lain dah tu. Kita dah tu. Kita ni baru duduk fasa ke berapa baru? Fasa ke berapa baru daripada alam ruh masuk ke alam bumi. Lepas tu kita nak pergi syurga ni jauh lagi. Pergi ke kubur dulu. Kubur tu Allah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kadu kubur gak menangis dia teresok-esok. Orang tanya apa duk menangis teresok-esok sangat ni. Dia kata ni lah tempat penentu kita.
Kalau dikubur esok kita masuk dalam keadaan kita ni diberikan kelapangan ruang kubur kita, cahaya sejuk, akan datang insya-Allah selamatlah kita. Tapi kalau kita masuk saja pejam mata kita masuk dalam kubur dah tu, kita kapan tak kapan masuk dalam kubur dah tu. Kalau waktu tu kita saat ni kubur disepit ke panahnya ular pula wal iazubillah. Masa depan kita tu nak pergi pada masyar, titia siro apa semua tu tak tahulah lagu mana. Itulah orang sudah ingat mati ni. Kalau ustaz kena ada tak bahagian dunia. Dunia ni kalau kita tak pesan pun orang ingat belaka. Alamatnya saya sendiri pun duk mikir juga tentang dunia. Kita sendiri tak kata orang, kita sendiri pun duk mikir juga dunia. Kita duk sebut mati-mati, duk mari juga dunia. Jadi tak payah nak sebut dah tentang dunia ni. Kau anak isteri kita, tok laki kita, kaum kerabat kita kena sebut banyaknya mati. Bukan dunia, tak payah sebut dah. Kamu kena belajar sungguh-sungguh, esok biar kamu kerja hebat. Dapat pakar, orang muliakan kamu. Bukan hak tu kena nasihat. Hak tu reti belaka. Tak nasihat pun reti. Duduk gila ke hak tu lah. Duduk gila kepada kedudukan, gaji kita, rumah besar kita, kepujian orang pada kita. Tak sebut pun gitu dah nafsu kita ni ada dah bahagia hak tu. Apatah lagi kalau kita sebut kau banyak benda tu. Maka sunat dikejamkan kedua mata. Kalau kata dia saat ni mati dalam keadaan terbuka, sunat kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak terpejam kat Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan terpejamlah. Dan di kapan dikatupkan kedua mata, dikejamkan kedua mata dan dikatupkan kedua mata. Hak ni enggak siaplah kita ni. Siaplah kita ni, tak tahu bila ni masing-masing. Musim-musim Covid ni enggak orang mati ramai. Tak, kita tak tahu tu. Nak mati puya-puya ni. Nampak? Orang kata dapat pahala syuhada apa semua. Iyalah kalau mati dalam keadaan orang panggil kesusahan, memang ada sabit pada hadis. Orang panggil syahid akhiratnya, pahala syahid akhirat. Ada ibu mengandung kau mati taung ke apa semua, memang ada. Tapi iyalah orang yang ada amalan lah mati syahidnya. Ni nak kau semaya bedok nak mati syahid lagu mana? Tak. Kita kata semaya bed saya okey dah sah. Okey dah kau, betul dah kau. Siapa hok kata okey kita semayanya? Saya buat dah. Buat tu betul dengan syarat kau dak? Betul dah kok Ustaz, supaya ramai-ramai. Ni bagian agama ni tak boleh main dengan kok. Dia kena cerak molek. Nak cerak lagu mana? Hak kita duk ngaji lepas-lepas tu lah. Nak betul hak tu lah tu. Bukan nak cara orang lain, nak cara diri kita ni pun tak cukup lagi dah. Dan dikatupkan kedua mulutnya. Mulut pun habis tutup, mata pun habis tutup. Anak isteri kita duk menangis dah berlakonnya. Abe. Dak ayuh, anak pun ayuh. Masa tu sajalah. Seminggu dua tak ada dah kita sendiri dah. Orang atas lebih kubur juga orang hampir dah lupa ke kita. Balik juga tak ada dah. Sebab itulah hak semoleknya bila kita tanam mayat saat ni masuk dalam kubur, hak sunatnya gapo? Hak sunatnya kita duduk seketika sekadar menyembelih. Sekadar orang duk urusan sembelih lembu, sembelih kambing tu. Qadar mana urusan? Bukan suruh sembelih lembu atas kubur. Qadar masuk hak tu. Tu sebut dalam kitab lah. Supaya apa kita duk lama sikit situ tu? Supaya nak menjinakkan hati orang bawa masuk kubur ni. Lepas tu duduk atas tu buat gapo? Orang ahli dunia duk kacak bab dunia dah. Nampak? Orang ahli dunia kacak dalam muka dunia. Sebab tu kita nak orang ahli akhirat, kaum kerabat kita, sayang andai kita, orang ahli akhirat agak. Dia ada kubur dia kacak akhirat. Dia tidak ada kubur pun dia kacak akhirat, ada kubur boleh akhirat. Hidup zikir, hadiah ke Fatihah ke kita, hadiah ke zikir pada kita. Dia duk baca Quran, dia duk baca talqin dan sebagainya lah. Tu kita naknya. Ning
Letak-letak orang mati juga, balik belakang. Mari kita bagi saka pula. Apa begitu tu? Ni, tu bukan bangkai binatang tu. Duduklah qada dulu. Apa? Hatta amalan kau dia sikit sebanyak. Dia orang baru masuk alai kubur ni. Supaya budak baru lahir atas muka dunia gua no. Menepik wah. Nampak? Orang baru masuk kubur dengan Allah. Sebab itulah ada amalan khusus. Amalan di antara amalannya disebut dalam kitab Wisyahul Afrah ataupun kitab fiqh lain ada. Ni, amalan temai mayat. Temai mayat ni maksud katanya kita solat 2 rakaat, kita niat hadiah pahala tu kepada si mayat. Kita bayar 2 rakaat. Lepas tu ada beberapa doa yang khusus kalau boleh kita amalkan. Jadi hak tu tujuannya apa? Tujuan biar banyak pahala bagi si mati saat ni. Tak cukup lagi kau amalan si mati. Bimbang. Kita ni amalan kita ni hak mana kita yakin dengan Tuhannya. Bimbang. Hak kita duk baca kitab, hak kita duk ngaji kitab ni, yakin kau duk Tuhan terima. Tu pun bimbang lagi. Tak. Jadi kita usahakan pakai atas amalan kau orang panggil si mayat saat ni. Kalau demo orang-orang dulu kan, lo ni pada demo suruh baca Quran 30 juzuk paling tidak. Kau anak sendiri isap rokok, bertuah sengati budak ni. Dia suruh orang lain baca Quran, dia sendiri isap rokok. Gitu, ajak orang mari ngati. Ni, ajak tok email, ajak orang kampung, ajak orang surau mari ngati. Nyetui rumahnya, dia isap rokok. Allah, sakit hati segala. Tak patut dia lah duk ngati sekali, dia lah duk baca Quran lebih pada orang ramai. Ni dok. Dan kalau dia pasti tumbuh apa semua ni. Guru mati, umpama ayah leh dulu kita ingat ni, ayah sing apa semua ramailah guru meninggalnya. Anak murid tu menunggu atas kubur, bukan menunggu saja, menunggu baca Quran, kau buat amalan kau tok guru. Apa? Untunglah hak amalan tok guru tu banyak dah kalau kita kata ni. Ni buat 6 Mei, panggil buat 6 Mei. Orang hak tak faham gak, biarlah ni. Kita mari duk perawiak saja. Hak ulama-ulama hak dalam kitab mai duk sebut. Lebih pada tu kita tak kertilah. Dia nak terima, dia mau terima. Dia nak terima pun biar. Tak ada rugi sikit abu pun di kita. Cuma kita nak oyak ni. Dan dikatuk kedua mata dia, dikatuk ke kedua mulutnya, kedua mulutnya, bibir mulut lah, dan dilumutkan segala sendi-sendinya. Kalau boleh masa dia meninggal tu kita orang panggil sendi-sendi dia ni kita buat senang sikit, buat pelembut. Supayanya apa? Dia bila orang meninggal tadi dia cepat kerah. Kalau kata kita tak beki sendi-sendi dia, kaki ke apa, jadi orang nak uruskan jenazah, mayat-mayat, apa nama ni, mandi mayat, jadi susah. Jadi susah ni. Yalah sebab sendi dia tu dah kerah dah. Apa kita cerita tadi lah, apa tak mak tu, Allahu Akbar. Ni, tak nak betul ni. Betul. Tahulah kita tengok duduk gitu kan kapan. Apa? Dia duduk, dia tak si nak orang panggil ada bahagian nafsu saat ni. Duduk belunjuk, kita belunjuk ke bahagian nafsu. Dia tak nak hukum lah orang sufi lain sikit cara dia mikir. Kita ni guys, lagi mana tak siapa benda haram boleh. Makruh tidak haram ni. Makan juga, buat juga. Tu orang duduk di makam fiqh syariat semata. Kita saat ni kalau boleh jangan duduk sekadar situ, naik sikit pakat kita tu. Pergi duduk maka orang panggil ahlillah, orang-orang ahli sufi, orang salik nak menuju pada Allah Taala. Baik ni, dilembutkan segala sendi-sendinya, maka digenggamkan jarinya kepada tapak tangannya. Buat gitulah kedudukan orang nak mati ni. Dan pertemukan pergelangannya dengan lengannya. Pergelangan dia dengan lengan. Ni, ginilah. Pertemukan pergelangannya dengan lengannya dan betisnya dengan pohonnya. Buat takut gitu betis dengan pohon. Ni cara nak urus mayat lah ni. Sebelum daripada nak mandi kapal apa semua tu,
Kita duduk buat lembut-lembut dulu. Dengan perutnya maka dihunjurkan tangannya dan kakinya supaya mudah memandikan dia dan mengkafankan dia. Supaya macam ni. Tujuannya biar mudah orang nak mari pas ni nak uruskan jenazah ayah kita, mak kita, nak uruskan mana-mana jenazah saat ni lah. Sesat di situ. Kalau boleh kita ambil letak sikit benda-benda hak berat ni, ikutlah gapo-gapo hak berat. Jangan berat sangat. Letak di atas perut dia supaya orang panggil perut saat ni tak gelembung. Lepas tu biar hadap arah kiblat. Hadap arah kiblat ni seperti mana sebut dari kitab ni, sebelum pada mati lagi kalau boleh buat hadap di arah kiblat. Nampak ni. Kalau boleh di atas lambung dulu. Tapi nampak susah, letih ke gapo, buat baring gitu saja. Betul teh. Biar hadap dia saat itu kepada arah kiblat. Ni orang ada persiapan nak mati. Sebab tu ada setengah orang tua ni, anak-anak ajaklah orang tua saat ni pergi berjalan. Pergi berjalannya apa? Yalah nak bawa lah orang tua ni. Anak ni kalau nak berbakti, nak beri ibu bapa saat ni tu, biar orang panggil bersenang-senang juga. Ni muka tua dah, tidaklah puas kata duduk saja. Tapi ada setengah orang tua ni dia faham kot lain, dia faham kot mana. Dia faham kalau kata nak pergi air terjun, nak pergi Jeraline, nak pergi naik mall ke apa. Dia tanya, mu nak suruh aku mati situ kau? Betul juga dia kata ni. Maksud katanya orang tua ni kan, iyalah atas orang tua lah. Ada orang tua ni memang minat nak berderak. Moga dia jaga nak boleh derak. Ada setengah orang tua ni dah mikir dah. Fokus dia dah pada lubang kubur. Jadi kalau katalah masa umur dia tu orang panggil parut dah lah, umur 70, 80, jalan pun dia mau ambil kursi roda ni. Jadi mungkin saja bila-bila masa sampai ajar. Jadi kalau ajar saat ni duduk atas mall, tak sedap weh. Tak. Orang ni kalau nak mati tanyalah siapa mati nak lagu mana. Atas 3 sejadah, duk baca Quran, duk semaya ko, duk baca kitab ko, nak duk kecek agama ko, nak mati gitu belaka. Tapi usaha ke arah tu dah ada. Terus tengah tu kata, mu nak suruh aku mati dalam keadaan aku ni duk berderak ko. Jaga orang tua tu nak ada jenis-jenis mikir gitu. Setengah-setengah tua mikir gitulah. Sebab dia bagi hak zahir ni diterjemah daripada hak hati dia. Kalau hak hati dia begitu, mari zahir ni terjemah begitulah. Tapi kalau hati dia ni memang minat dengan dunia, tua pun minat dengan dunia, mari hati pun zahir gitu. Hak masalah nak menikah masa hampir dengan meninggal tu, hak kita sebut bukan bahagian nafsu. Tapi apa? Sebab Nabi SAW hidup sabda begitu. Tak berapa comel hidup dalam keadaan bujang, tak berapa comel mati dalam keadaan bujang. Sebab itulah setengah pada sahabat seperti Sayyidina Mu'adh kita sebut saat ni, dan salafun salih lain itu tak berapa suka kalau mati dalam keadaan tidak ada pasangan dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, pada menyatakan yang wajib mengerjakan atas orang yang mati. Ni yang Islam itu 4 perkara. Sen dulu tak apa ni. Faslun, pada nak kecek cara nak menguruskan orang mati. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم